salam sejahtera murid-murid. Bertemu kembali kita kali ini dengan tugasan bahasa Melayu yang seterusnya. Kita masih dalam tema yang sama, iaitu kekeluargaan. Kali ini kita akan sentuh satu lagi tajuk, iaitu adikku sayang. Okey, pastinya setiap murid ada adik, kecuali yang anak bongsu ataupun anak tunggal memang takkan ada adik. Tapi yang ada adik, dia ada pengalaman macam mana kita nak sayang adik kita, kita jaga adik kita. Bila mak suruh apa-apa, tolong adik, kita akan tolong adik kita. Betul tak? Itu namanya semangat kekeluargaan. Okey. Untuk kali ni kita akan tengok macam mana kisah perbualan antara Swimming dan juga Hana. Okey. Jom kita baca sama-sama. Murid-murid cuba ikut cikgu baca. Kita cuba membaca dialog ni dengan cara yang berbeza kali ni. Sebab cikgu tak boleh nak bagi murid-murid berdialog. Selalu cikgu akan bagi seorang jadi pegang watak Swimming, orang pegang watak Hana. Tapi kali ni cikgu akan baca, cikgu akan pegang kedua-dua watak tersebut. Boleh? Okey. Cikgu akan baca dialog ni. Dengan sambil-sambil tu cikgu cuba terangkan apa yang ada dalam dialog ni. Okey? Okey, adikku sayang. Okey, Swimming yang bercakap. Swimming bercakap, banyaknya hadiah yang adik kamu dapat. Tentu dia pandai. Okey, Hana menjawab pula, ya Swimming, adik saya otak cair dan cepat memahami pengajaran guru. Okey, kejap lagi cikgu akan ceritakan apa dia otak cair ni. Cikgu akan bagi tahu apa maksud otak cair. Okey, Swimming pula cakap semula. Okey, dengar Swimming cakap, budak otak cair biasanya panjang akal juga. Mesti ama dapat menyelesaikan masalah bahasa dengan mudahnya. Okey, Hana jawab balik, betul Swimming. Amar bukan sahaja pandai tetapi ringan tulang. Dia suka membantu orang lain. Okey, kita tengok pula Swimming. Kalau begitu, pasti Amar menjadi anak emas dalam keluarga kamu. Okey, seterusnya kita tengok Hana pula yang bercakap. Ya, Amar memang buah hati semua orang. Maksudnya kita tengok kat sini macam mana keluarga ni, diorang ni bercerita pasal adik pada Hana, iaitu Amar. Okey, kita tengok maksud-maksud ni. Tapi sebelum tu, cikgu akan terangkan pada murid-murid apa yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa. Okey, simpulan bahasa. Simpulan bahasa adalah bentuk peribahasa yang mudah. Ini mudah aja untuk melambangkan sesuatu. Simpulan bahasa terdiri daripada dua patah perkataan yang membawa maksud yang tepat dan juga padat. Okey. Dia tak banyak perkataan, dia ada dua sahaja perkataan yang biasa digunakan. Dia mesti ada dua patah perkataan. Okey, seterusnya kita akan tengok maksud simpulan bahasa yang digunakan dalam petikan tadi, supaya murid-murid faham apa maksud yang dinyatakan dalam petikan tadi. Okey, yang pertama, otak cair. Adik saya otak cair dan cepat memahami pengajaran guru. Okey, otak cair tu bermaksud pintar atau bijak. Dia bijak ke pintar ke, mesti orang panggil otak dia cair. Bukanlah cair otak dia tu sampai tumpah lah ke, tak. Otak cair ni, otak dia tu pandai, seorang yang pandai dan bijak dalam pelajaran, dalam apa benda sekalipun. Okey, yang kedua, panjang akal. Budak otak cair biasanya panjang akal juga. Okey, panjang akal ni bermaksud orang yang cerdik, bijak dan juga pandai juga.
Tapi dia akal dia memang panjang. Dia selalu berfikir, orang yang sentiasa berfikir untuk sesuatu benda yang lebih berguna. Kadang-kadang bijak memikirkan sesuatu yang orang lain tak boleh lagi fikir. Okey, seterusnya ringan tulang. Okey, ringan tulang, kita tengok ayat dia. Ammar bukan sahaja pandai tetapi juga ringan tulang. Ni adalah nilai murni yang ada pada dia, iaitu dia ringan tulang, iaitu rajin bekerja. Maksudnya dia rajin, suruh buat apa pun dia rajin, suruh belajar dia rajin. Jadi adik-adik kena ikut tau. Yang belajar ni kita kena rajin untuk mengulang kaji mata pelajaran kita, walaupun kita belajar secara alam maya ataupun secara pendekatan daripada rumah. Okey, seterusnya anak emas. Okey, Ammar menjadi anak emas dalam keluarga mereka. Okey, ni Ammar ni anak emas ni maksudnya anak yang disayangi oleh ibu bapa ataupun ketua. Mak bapak dia sayang sangat dekat Ammar ni, jadi dia ni macam anak emas lah, sentiasa disayang. Tak pernah diabaikan dia tu. Okey. Seterusnya buah hati. Buah hati, apa maksud buah hati? Okey, kita tengok ayat dulu. Ammar memang buah hati semua orang. Okey, buah hati ni maksudnya orang yang dikasihi atau dipuji. Dia orang sayang sangat kat dia, orang selalu puji dia. Itu orang yang buah hati lah tu, buah hati kepada mak bapak dia tu. Okey, keluarga dia sayang sangat kat dia. Untuk tugasan kita kali ni, murid buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 muka surat 13. Okey, boleh buka sekarang, ambil buku. Okey, lihat di situ arahan yang diberikan, isi tempat kosong dengan simpulan bahasa yang betul. Okey, di sini diberi beberapa simpulan bahasa. Okey, cikgu akan terangkan apa maksud simpulan bahasa yang diberikan ni. Nanti murid boleh menjawab latihan yang diberikan di bawah berdasarkan simpulan bahasa yang diberikan di atas. Oleh itu cikgu terangkan dulu apa maksud simpulan bahasa tersebut. Simpulan bahasa yang pertama iaitu susah hati. Susah hati bermaksud duka cita, bimbang, berasa bimbang atau gelisah. Okey, biasa kan kita ada satu masalah kita akan rasa risau, duka cita, gembira, sedih, macam tu. Okey, senang hati. Senang hati macam gembira. Bila kita dapat sesuatu kita rasa gembira, jadi senang hati. Okey. Mabuk laut. Mabuk laut ni adalah mabuk semasa berada di atas kapal. Mungkin disebabkan pukulan ombak tu, jadi kita rasa kepala kita pening, kita jadi mabuk laut. Okey, buah tangan. Buah tangan ni adalah barang yang dibawa daripada perjalanan. Okey, murid balik daripada lawatan kat mana-mana, pergi jalan mana-mana, dapat beli sesuatu untuk kawan-kawan. Itu adalah buah tangan murid pada kawan. Okey, seterusnya adalah alas perut. Alas perut ni adalah kita makan sedikit sebelum kita pergi mana-mana, kita ada alas sikit perut kita. Jadi supaya perut kita tak rasa lapar. Jadi itu disebut alas perut. Okey, seterusnya makan angin. Makan angin ni adalah berehat dan pergi bersesiar ataupun berjalan-jalan ke tempat-tempat percutian. Itulah maksud dia. Okey, murid dah faham dah semua maksud simpulan bahasa tersebut. Jadi murid boleh buat latihan cikgu berikan tu, baca betul-betul di bawah tu, kemudian ambil jawapan, masukkan dalam tempat kosong yang disediakan. Okey, untuk itu saja tugasan kita kali ni. Cikgu harap boleh buat dengan baik. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Sekian, terima kasih.